والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim di Masjid Negara kerana sudi bersama-sama dengan Menurut Iman dalam kuliah duha hari ini. Sambungan tadabbur surah Al-Baqarah. Hari ini sambung ayat 193 Ustaz. InsyaAllah. Okey, baik. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh Hajjah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan. Tak perlu membuang masa lagi. Jom tadabbur bersama Ustaz. Tafadhal mashkura Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti sampai ayat 196, ayat tentang haji. Dan ayat tentang haji ni turunnya pada tahun ketiga Hijrah. Sedangkan Nabi SAW berjaya mengerjakan haji pada tahun ke-7, 8 ketika pembukaan kota Mekah. Maksudnya hukum ni turun dulu, kewajipan tu turun dulu, tapi pelaksanaannya kemudian. Dan itu nak bagi tahu bahawa haji ini benar-benar, Allah benar-benar mean it, benar-benar bermaksudkan bahawa rukun haji ini hanya pada yang mampu sahaja. Hanya pada yang mampu sahaja. So dalam konteks sekarang, kemampuan itu termasuk juga kategorinya kuota. Kemampuan itu juga termasuk kategorinya kuota. So kalau tak cukup kuota, itu dikira, kalau tak ada kuota, itu dikira tak mampu lah tu. Walaupun kita mampu dari sudut duit, keuangan, tapi tak ada kuota, tu tak mampu lah tu. Kan Nabi SAW pada tahun ke-6 Nabi bermimpi. Nabi tawaf, kemudian Nabi sa'i, kemudian Nabi tahallul. Selepas berlaku peristiwa perang Khandaq, Nabi mimpi. So kerana itu Nabi ajak para sahabat, jom kita buat haji. Buat haji atau buat umrah. Maka para sahabat pergi ke Mekah, jumlahnya lebih kurang 2,000, 1,500 ke 2,000 orang, berjalan kaki, pakai ihram ke tempat musuh yang tak sampai setahun yang lalu, musuh-musuh itu datang ke Madinah, bawa 10,000 askar nak bunuh orang-orang Islam. Tu level of, tak tahu apa levelnya tu, confident ke atau apa ke, tapi begitulah Nabi SAW
terhadap perintah Allah. Terhadap perintah Allah. Bila Allah datangkan mimpi, Nabi terus bawa para sahabat dan tengok, lihat. Kesudian para sahabat, jom, kami ikut. Walaupun nyawa jadi taruhan. Pergi ke sana bukan tujuan untuk berperang, tapi pergi haji. Tak bawa kelengkapan perang. Tak mengenakan kelengkapan perang, tapi kelengkapan perang itu tetap bawa. Ada bawa pedang, tapi disisip dekat binatang korban tu. Dan dalam banyak-banyak 2,000 orang tu adalah beberapa sahabat yang tidak pakai ihram. Yang tak pakai ihram. Kenapa? Sebab dia ada tugas berasingan. Dia ada tugas berasingan. Apa tugasnya? Memburu binatang untuk dijadikan makan. Sebab kalau pakai ihram tak boleh memburu. Kalau pakai ihram mana boleh memburu. So ada beberapa sahabat yang tak pakai ihram, tak niat haji, tak niat umrah. So dia ditugaskan untuk memburu. Dan ada juga beberapa sahabat yang ditugaskan sebagai mata-mata. Sebagai mata-mata. Kenapa? Nabi juga berhati-hati nak tahu pergerakan orang Mekah. Nak tahu pergerakan orang Mekah. Apa reaksi mereka kalau tahu Nabi dengan 2,000 orang menuju ke Mekah? Apa tindakan reaksi mereka? Ternyata tindakan Nabi itu betul, tepat. Sebab mata-mata ni dia nampak dan dia dapat hidu pergerakan Khalid Al-Walid bawa 800 tentera berkuda untuk mendekat kemarahan Nabi di jalan utama. So bila dengar benda tu, Nabi pun guna laluan lain. Cuma nak cerita bahawa dia turun pada tahun ketiga Hijrah, ayat ini, kefarduan dan kewajipan ini. Namun dia tertakluk kepada manistata'a. Dia tertakluk kepada kemampuan untuk dilaksanakan. Dan ayat ini, ayat yang turun pada tahun ketiga Hijrah, benar-benar menggambarkan apa yang bakal dilalui oleh Nabi 3 tahun akan datang, tahun ke-6. Ayat ini menggambarkan apa yang bakal dilalui oleh Nabi 3 tahun akan datang. Separuh daripada itu apa yang benar berlaku. Sebab siapa kalau tak mampu, maka bayar dam dengan sembelih haiwan dan cukur kepala, halul. So, ayat seterusnya 197. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang termaklum. Beberapa bulan yang dimaklumi. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ayat ini yang penting ni. Apa do and don'ts sewaktu haji. Apa do and don'ts sewaktu haji. Allah mulakan dengan Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang sudah pun ditentukan. Kenapa sebut maklumat ditentukan? Well known. Telah pun termaklum. Sebab kafir Quraisy juga tahu tentang musim haji. Sebelum Nabi diutuskan, mereka sebenarnya sudah menjadi adat dan kebiasaan. Musim haji ini dilakukan di Mekah tiap-tiap tahun. Cuma berlakunya bid'ah, dan kita tahu cerita tu sebelum ni tentang dua manusia yang berzina tu jadi patung. Lalu lama kelamaan bid'ah itu menjadi adat yang diwarisi. Sampai ke tahap bila mereka nak bertawaf, mereka mensyaratkan kalau nak betul-betul suci, tak perlu memakai sehelai benang. Itu baru benar ikhlas. So, faman farada fihinnal hajja. So, siapa yang
sudah niat ihram. Siapa yang dipilih tahun itu, faradha fihinnal hajjah, siapa yang menjadi kewajipan pada dia pada tahun itu, dapat kuota, ada duit yang cukup, sudah dapat surat tawaran, dia sudah niat ihram, perkara pertama yang dia tak boleh buat ialah fala rafatha. Fala rafatha, jangan mencampuri isterinya. Fala rafatha. Dia tidak boleh bersama dengan isteri untuk mengadakan hubungan badan. Malah tak boleh bercakap perkara yang boleh menaikkan nafsu. Tak boleh baca sebarang kandungan yang mengarahkan kepada hubungan kelamin. Dan tak boleh juga buat perkara yang menuju ke situ. Peluk-peluk ke, cium-cium ke, tak ada, tak ada. Tiada gurau senda. Fala rafatha. Ini yang kena jaga. Kita jaga dari mana? Dari Malaysia? Atau kita jaga waktu dah sampai ke sana? Jeng, jeng, jeng. Kita dapat surat tawaran tu kat mana? Kat Malaysia. Berapa lama sebelum dapat surat tawaran? Sebulan sebelum pergi? Jeng, jeng, jeng. Cuma menarik ini bila Allah kata faman faradha fihinnal hajjah, bila dia sudah mula niat ihram, maksudnya di sana. Di sana. Sudah niat ihram dalam kapal terbang, dah tak boleh dah buat aktiviti-aktiviti yang dilarang seperti rafatha, mencampuri mencampuri orang rumah. Dan ini juga kena jaga kerana musim haji, wanita yang datang dia tak tutup muka. Wanita yang datang dia tak tutup muka. Malah datang pula dari pelbagai negara yang kita tak pernah lihat, tak biasa lihat. Dan semua datang tu niat untuk buat ibadah. Semua nak buat ibadah. Menarik tak arahan ni? Menarik. Allah nak kita kawal benar-benar panca indera. Mulut, mata. Tu kena kawal betul-betul. Rafatha. Rafatha. Okey. Dan bila pandangan mata tu kena jaga sebab mata akan memberi kesan pada hati. So jangan tengok-tengok orang lebih sangat. Nanti tengok perempuan Turki, perempuan Jordan, dia akan memberi kesan pada hati. Fala rafatha. Allah suruh jaga. Apa hal ehwal berkaitan dengan hubungan jenis? It's a no. Kemudian, wala fusuqa. Fusuqa ni apa? Amalan-amalan fasik. Amalan-amalan yang boleh mendatangkan dosa. Fasik ni apa? Dia semua datang dari dalam. Fasik ni kerosakan dari dalam. Apa sahaja berkaitan dengan sifat mazmumah. Caci maki orang, riak, ujub, takabur. Sini. Fusuk. Apa-apa saja amalan berkaitan dengan hati yang boleh jadi melampau. Boleh jadi melampau. Ni fasik. Fasik ni rosak dari dalam. Fasid, dia nampak dah kerosakan tu kat luar. Tapi fasik rosak dari dalam. Dia takabur, macam-macam penyakit-penyakit. Fala rafatha wala fusuqa. Dan yang ketiga, wala jidal. Tidak boleh bertengkar. Allah ingatkan semasa buat haji, jangan bertengkar. Orang sangat ramai. Dan kemungkinan perkara itu berlaku sangat tinggi. Sangat besar, boleh menaikkan kemarahan kita. Jangan buat perkara yang boleh pecah belahkan umat.
Sedangkan haji datang ke situ dengan pakaian yang sama dan serupa. Tujuannya nak menyatakan bahawa umat ini satu. Maka perlu tenang-tenangkan diri. Perlu tenang-tenangkan diri. Tuan-puan, kalau kita berjaya buat 3 perkara ini, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan kita tahu larangan-larangan dalam ihram ada 13. Sebahagiannya untuk orang lelaki, sebahagian yang lain untuk orang perempuan sahaja. Dan ada yang dikongsi bersama. Apa yang dikongsi bersama? Inilah. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan menariknya, bila kita jaga diri kita daripada buat perkara-perkara tu, tidak rafas, tidak fasik, tidak jidal. Okay? Kita sebenarnya sedang melaksanakan benda ni. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Anda, kita sedang membina tembok. Hijir ni maksudnya tembok. Hijir juga maksudnya penghalang dan penghadang. Hajar, batu. Hajar tu batu. So, batu-batu yang disusun akan membina tembok. Bukankah rafasa, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj ini sebenarnya adalah aktiviti untuk menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Kita sedang bina tembok. Kita jaga diri kita daripada tidak melampau. Kita sedang bina dinding. Kita sedang protect diri kita dengan membina dinding itu daripada hal yang melampau. 3 benda kalau boleh buat. Dan kita pergi ke sana 44 hari. Dan kita sudah terbiasa. Umat Islam dilatih untuk membina tabiat baru. 44 hari dia tidak rafas, matanya tidak liar, dia tidak menyuburkan penyakit hati, dan dia tidak suka bertengkar, meruntuhkan kesatuan ummah. Kalau dia sudah terbiasa 40 hari, bila dia balik ke negara masing-masing, sepatutnya orang-orang yang dah buat haji ini, mulutnya lebih sejahtera, matanya lebih terkawal, hatinya lebih terpandu. Gerak-gerinya dia tak ada nak gaduh-gaduh dengan orang. Tak gitu. Gitu. Tapi yang berlaku, realiti yang kita lihat, habis musim haji, dia kembali kepada perangai lama. Seminggu, 2 minggu pertama balik tu, lazim lah dia. Biasalah orang baru balik, baru fresh lagi. Orang balik masjid. Bercakap pun slow. Ialah batuk-batuk. Tapi cuma bagi sebulan selepas itu. Dia berperangai seperti tak pernah pergi. Tak pernah pergi. Malah dengan title haji itulah dia buat macam-macam benda. So itu haji apa tu? Kalau kita tak faham apa yang kita perlu buat, tak faham matlamat yang perlu dicapai, kita akan buang duit 30,000 sekarang ni untuk pergi dan balik, tak dapat apa-apa. Hanya 40 hari berjauhan dengan keluarga. Kita tak dapat apa-apa. Dan tiga-tiga rafasa, fusuqa dengan jidal ni dia adalah tentang amalan hati, amalan peribadi. Amalan hati dan amalan peribadi. Kemudian Allah kata apa? Wa ma taf'alu min khairin
Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa jua kebaikan yang kamu buat. Taf'alu fi'il. Fi'il ni perbuatan yang kita buat tanpa berfikir. Perbuatan yang kita buat tanpa berfikir, itu fi'il. Itu fi'il. Contohnya, kita berjalan, apa nama, ada orang lalu. Kita sebab kita biasa senyum, maka kita senyum. Kita tak fikir, aku kena senyum ke? Tak. Kita terus senyum. Tanpa fikir. Berjalan. Kita tak fikir langkah kaki kanan ke kaki kiri, tak. So, apa saja perbuatan-perbuatan tanpa berfikir, tanpa dirancang, tapi benda tu baik. Allah kata Allah tahu. Allah kata Allah tahu. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Kadang kita tidak bertengkar, tapi kitalah punca kepada pertengkaran tu. Kalau kita tak buka mulut, pergi throwback kisah-kisah silam, orang tak akan ingat dan pergaduhan tak akan tercetus. Tapi sebab memang dasarnya kita macam tu, kita buat tak kisah. Kan? So, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. So, untuk orang-orang yang nak melakukan haji, sediakanlah bekal. Watazawwadu. Sediakanlah bekal. Maksud bekal, zawwadu kan ada atas waw tu ada sabdu. Sabdu tu maksudnya bekal yang dibawa kena lebih, bukan cukup-cukup. Bawa, kalau perlu bawa sambal goreng, sambal nyet bawa. Jangan bawa cukup-cukup. Bersiap dengan bekalan supaya kita tak susahkan orang lain. Kan tak perlu nak tumpang-tumpang makan makanan orang, tak. Tumpang tempat tinggal, tak. Zawadu. Bawa bekalan yang lebih, bukan cukup-cukup. Satu kategori kemampuan tu penting. Dia tak boleh istilah zuhud. Allah yang akan cukupkan kelengkapan. Ini arahan dari Allah. Ini arahan dari Allah. Bawa bekal lebih. Dan kita kena usaha untuk lengkapkan arahan ini dengan melengkapkan kelengkapan kita. Ini baru konsep tawakal. Bersedia sedaya mungkin. Barulah serah pada Allah. Tu watazawwadu. Biar bawa lebih. Watazawwadu. Sediakan bekal. Kan kalau perlu bawa 2 beg, bawa je 2 beg. Saat kita lama kat situ, kain ihram, tabung haji dah bagi satu set, kita beli lagi 1 set. Bawa lebih. Watazawwadu. Sebab yang lebih tu kita tak tahu. Kita tak tahu tentang masa depan. Kan ada cerita orang yang sesat. Tak jumpa jalan pulang. So maksud lebih, tak adalah sampai menyusahkan diri kena bayar ekstra. Kan? So watazawwadu. Cukupkan bekalan. Dan perlukah kita bawa periuk nasi dari sini? Kan? Perlu ke bawa periuk nasi sendiri kat sini? Tak payah. Itu yang kena bayar ekstra. Itu yang kena bayar ekstra. Kita ni manusia yang senang untuk asimilasi. Apa asimilasi? Senang untuk kita membiasakan diri. Kalau perlu makan roti hari-hari, belajarlah untuk makan roti hari-hari. Tapi tak boleh Ustaz, kena cari nasi juga. Nasi bukan hari-hari. Kan. Bukannya hari-hari. Makanlah apa yang ada dekat sana. Ini dengan nak capati, nak roti canai.
Tu fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Taqwa dalam ayat ini adalah menjaga diri dari meminta-minta pada orang lain. Orang miskin tak boleh pergi haji. Bukannya totally tak boleh. Cuma kena jaga jangan sampai susahkan orang lain. Tu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah tolong jaga diri jangan sampai meminta-minta pada orang lain. Kemudian wattaquni ya ulil albab. Allah kata bertakwalah kepada Allah. Bukan bertakwa pada bekalan kita, bukan bertakwa kepada akaun bank kita, tapi bertakwalah kepada Allah setelah kita cukupkan semua. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang ada lub. Apa lub? Yang ada akal. Orang-orang yang berakal waras. Yang ada ilmu. Sebab orang yang berakal waras, dia akan sentiasa tambah ilmu. Dia tidak berpada terus duduk dalam kejahilan. Tak. Dia sentiasa tambah dan tambah dan tambah. Dan perlu diingat, ibadah haji adalah refleksi kepada hari kebangkitan. Ibadah haji ialah refleksi kepada hari kebangkitan. Dan untuk melaksanakan haji, Allah suruh sediakan bekal. Bekal terbaik ialah jaga diri sendiri, takwa. Sama juga persediaan untuk hari kebangkitan. Allah suruh cukupkan bekal. Dan bekal terbaik ialah takwa. Luar biasa kan? Luar biasa. Cara Allah datangkan ayat-ayat Quran membuatkan kita sering berfikir bukan sekadar melihat ayat tu, tetapi kita memikirkan topik-topik yang benar-benar serius, perkara yang benar-benar kita perlu ingat, terutamanya berkaitan dengan hari kebangkitan dan hari akhirat. Gitu. Okay. Next. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Maksudnya tak salah bagi kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan. Kemudian bila kamu bertolak turun ke Padang Arafah, bertolak turun dari Faiza afattum min Arafat, bertolak dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah. Dah settle ke Arafah, ke Muzdalifah, sebut nama Allah. Sebut nama Allah apa? Talbiyah tu, talbiyah. Di Muzdalifah, di Masy'aril Haram, Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya, sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dalam kalangan golongan yang salah. Kamu tak tahu ibadah ni macam mana. Sehinggalah Allah turunkan panduan semacam ini. Sebab orang-orang Quraisy, mereka mewarisi ibadah tu sekadar tawaf dan sa'i. Pergi Muzdalifah, pergi Mina tu semua tak ada. Tak ada. So, sekarang ni Allah bagi tahu, sebelum ni kau tak tahu apa-apa. Sekarang Allah bagi tahu. Okey, sekejap ya, sekejap. Okey. Dan kita nak tengok bila Allah suruh fadhkurullaha indal masy'aril haram.
Fadhkurullah, hendaklah kamu sebut nama Allah, ingat nama Allah indal masy'aril haram, di tempat-tempat masy'aril haram. Apa yang kita ungkapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kan? Itu maksudnya apa tu? Wahai Allah, kami datang. Wahai Allah, kami datang. Sekarang tuan-tuan, cuba bayangkan kita sedang melaungkan perkataan, Ya Allah, kami datang. Ya Allah, kami datang. Kan tadi saya rujuk surah Fajar. Surah Fajar kita kena buat tembok untuk memastikan diri kita terjaga dan terpelihara. Kita bila habis kerja ataupun bila kita keluar rumah, habis urusan kita akan balik ke mana? Balik ke rumah kita. Dan rumah tu terbina daripada dinding-dinding yang dinding-dinding, dan bila kita masuk ke dalam rumah, kita akan rasa lebih apa? Lebih selamat, lebih tenang. Kenapa? Dalam tu kita boleh buka aurat. Dalam tu kita boleh bergurau senda. Dalam tu kita menjadi orang yang lain, main dengan anak. Kan tak sama. Tak sama ketika kita berada di luar. Berada dalam rumah, kita menjadi lebih tenang. Lebih tenang. Okey. Sekarang gambarkan macam ni. Bila kita membina dinding, menjadi orang yang baik, membina dinding, maka kita tidak lagi rafasa, tidak lagi fusuqa, tidak lagi jidal. Tidak lagi jidal. Lalu hati kita menjadi tenang atau tidak? Ya, sudah tentu. Sebab waktu pergi Arafah dan pergi ke Muzdalifah, itu adalah perbuatan-perbuatan dekat penghujung ibadah haji. Hati sudah semakin terbentuk dan semakin tenang. Lantas kita panggilkan, Ya Allah, kami datang. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang. Ya Allah, kami datang. Dan perasan tak? Dalam surah Fajr, Allah memanggil kita. Wahai jiwa yang tenang. Hai jiwa yang tenang. Irji'i, kembali. Lihat bagaimana tuan-puan, kita sebenarnya waktu musim haji, kita sedang menyahut panggilan Allah yang ini. Hai jiwa-jiwa yang tenang, marilah kembali kepada Tuhanmu. Kita jawab apa? Ya Allah, kami datang. Ya Allah, kami datang. Ya Allah, kami datang. Sebab tu ibadah haji perlu dibuat seriously. Jika tidak, sia-sia kita pergi ke sana. Tak membawa kesan, tak membawa bekas. Itu peluang untuk kita masuk dalam kelompok orang yang Allah redha. Itu peluang untuk kita masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah. Itu peluang untuk kita masuk dalam syurga. Rugi tak? Rugi kalau kita tidak benar-benar buat. Tidak benar-benar belajar. Tidak benar-benar laksanakan tuntutan ibadah haji. Rugi. Allah seru dalam surah Fajar. Jom datang, sini, mari. Mari kembali pada Tuhan. Sedangkan kita duk laungkan, Ya Allah kami datang. Ya Allah kami datang. Kalau faham tu tuan-puan, setiap kali kita talbiyah, kita dengar Allah panggil. Datang sini kembali. Ya Allah kami datang. Kami datang. Wow. Dan wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin. Kita tahu ke sebelum ni? Sebelum tadabbur ayat ni? Tak tahu. Dan sungguh sebelum itu kamu adalah orang-orang yang tak tahu. Dhalin bukan sekadar bermaksud sesat.
Dolin juga bermaksud tak tahu nak pilih yang mana. Jalan terlalu banyak simpang. Kita tak tahu nak pilih yang mana. Itu maksud dolin. Bukan hanya maksud sesat. Okay. Next. Summa afidu min haitsu afadan nas. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah. Tempat bertolaknya orang ramai. Dan beristighfarlah, wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan summa afidu min haitsu afadhan nas, bergeraklah dari tempat bergeraknya manusia. Turun dari Arafah. Kenapa Allah cakap macam ni? Sekarang ni kita tak berasa apa sangat sebab kita tak tahu kisah yang terjadi dulu. Kenapa Allah suruh buat macam ni? Dari Arafah bergeraklah, jalan ramai-ramai pergi Muzdalifah. Dulu Quraisy dia jaga Kaabah. Dulu zaman dahulu kaum Quraisy dia orang yang jaga Kaabah. Bila dia jaga Kaabah, dia oranglah yang buat peraturan ibadah haji tu macam mana. Kan? Bila dia jaga Kaabah, dia lah yang buat peraturan. So, dia orang kata apa? Wukuf di Muzdalifah. Wukuf di Muzdalifah, bukan di Arafah. Kerana wukuf di Arafah tu itu untuk marhain, itu untuk orang awam. Kami golongan elit Quraisy, kami wukuf di Muzdalifah sebab tak nak campur dengan orang-orang kebanyakan ni. Kami orang ada-ada. Maka mereka rasa mereka lain sikit dari orang lain. Alasannya, kami penjaga tanah haram kot. Dan kami tak patut keluar dari tanah haram. Muzdalifah masih dalam tanah haram. Arafah dah keluar. Begitu bentuk bid'ah kreatif dalam beribadah. Mereka buat amalan dan syarat sendiri. Atas nama kami penjaga Kaabah. Kami buat peraturan. Dan bila bergerak daripada Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Allah kata istighfarlah, wastaghfirullah. Hendaklah kamu beristighfar kepada Allah. Apa kita buat dekat Arafah? Kan kita doa minta ampun? Yes. Dosa-dosa lama kita, istighfar banyak-banyak. Inilah masa yang amat sesuai untuk minta ampun pada Allah. Kan? So ada dalam kalangan kita, dalam kalangan Quraisy, mereka dulu sangka mereka tu mulia. Lalu mereka cipta ibadah. Yang lain diajar Nabi Ibrahim. Maka bertaubatlah atas dosa kamu itu. Dan secara umumnya tuan-puan, walaupun kita dah laksanakan ibadah, sedang laksanakan dan sudah melaksanakan ibadah, Allah masih lagi suruh kita untuk minta ampun. Why? Sedangkan kita baru buat ibadah. Inilah sunnah Nabi. Setiap kali selepas solat, contohnya Nabi akan istighfar 3 kali. Ini mengajar kita, walaupun kita dah buat kebaikan, dah buat ibadah, ibadah kita tu tak cukup. Maka bagi nak menampung ketidakcukupan itu, ialah apalagi yang kita buat ibadah kita tu tak mungkin dapat membalas nikmat yang Allah beri. So walaupun kita buat ibadah, ada kemungkinan ada salah dan silap, ada kekurangan, lupa rakaat dan macam-macam. Kadang kita tak nak, kita dah tahan diri, tak nak berjidal. Tapi tak boleh jadi juga, ini ada darah pahlawan. Nak juga berjidal. So Allah suruh istighfar. Ini mendidik hati supaya tidak ada perasaan yang bukan-bukan dalam diri. So kalau buat amal, iringi dengan istighfar. Cuba bayangkan, buat amal pun suruh diiringi dengan istighfar. Bayangkan orang yang tak buat apa-apa.
Ada diingat nak istighfar? Kan? Kadang kita lupa nak istighfar. Tapi bila Allah kaitkan, lepas buat amal kau istighfar. So kita sudah ada anchor. Aku buat baik, istighfar. Aku buat baik, istighfar. Sudah pada orang, istighfar. Inna Allaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Dan kemudian, yang ini, Allah cerita tentang apa yang dibuat dekat Arafah. Fa'idha qadaitum manasikakum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan ibadah. Oh, yang ni kes dekat sudah melontar. Dah cukur, dah tawaf. Selesai dah segala ibadah haji. Buat segala rukun-rukun haji kan. Fa'idha qadaitum manasikakum. Bila dah selesai mengerjakan haji, arahan seterusnya apa? Fadhkurullah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah macam mana? Kadzikrikum aba'akum. Seperti mana kamu suka menyebut-nyebut tentang atuk nenek kamu. Dulu kebiasaan musyrikin Mekah, bila dah settle haji, mereka akan bersyair memuji-muji keturunan mereka. Mereka buat majlis besar-besaran. Kat situ mereka akan bacakan puisi. Cerita yang dorang ni darah pahlawan, berani, dermawan, gagah, handsome dan sebagainya. Dan dorang punya aktiviti masa lapang, dorang punya hobi ialah bercerita tentang orang-orang dulu. Bercerita tentang orang-orang dulu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan perkara ini ditukar. Sebab bila kita buat macam tu, akan ada orang yang terasa hati. Mungkin orang dulu gaduh. Kan yang orang tu cakap tentang atuk nenek dia. Menang perang lah, menang itu, menang ini. Kaum yang kalah, dia akan terasa hati. So terjadilah perpecahan umat. Sedangkan sepatutnya ibadah haji untuk eratkan umat Islam. Kan? Kita pula, apa kita buat? Selalunya, kita duk borak pasal politik. Dekat tanah haram pun, nak berborak pasal parti. Sudahlah. Sudahlah. Kalaupun tak borak pasal politik, apa? Sebab dah habis haji, apa yang kita borakkan? Tentang filem, kehidupan, kerja, tentang anak-anak, tentang orang itu dan orang ini. Kalau kita pun buat juga, kita sebenarnya tidak mengikuti ayat ini. Allah suruh kita ingat tentang Allah. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Allah suruh kita ingat tentang Allah seperti mana kita ingat tentang benda-benda yang kita suka borakkan tu. Tinggalkan dunia, ingat pada Allah. Au asyadda zikra, atau lebihkan ingatan pada Allah. Dan cara mengingat Allah paling efektif ialah solat. Cara ingat Allah paling efektif ialah solat. Sebab ada orang semasa buat haji, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan kami, berilah kami dunia. Wahai Tuhan kami, berilah kami dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka hanya minta dunia dan Allah tak bagi akhirat sebarang balasan baik kepada dia. Cuba perhati, yang pernah pergi haji, simpan lagi tak doa yang dikirimkan oleh manusia, kawan-kawan kepada anda. Cuba tengok balik doa tu.
Doa tu dia nak dunia ke dia nak akhirat? Ha. Ini ayat ni sedang tegur. Rabbana atina fid dunya. Kami nak kebaikan di dunia. Itu je dia minta. Naik pangkat, perniagaan makin maju, produk makin laris. Sampai ada bawa produk gambar belakang Kaabah. Allah kata apa? Pada hari akhirat, dia tidak dapat apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirat, dia tak dapat apa-apa. Allah akan bagi untuk dunia dia. Ha, ada berani. Cuba tengok doa yang dikirimkan. Tak ada. Jadi kalau kawan saya pergi haji, saya minta dia doakan. Doakan aku masuk syurga tanpa hisap. Ha. Simple. Doakan aku masuk syurga tanpa hisap. Terutamanya dekat Arafah. Tuan-puan, waktu wukuf tu, wukuf, berapa jam sebenarnya kita doa? Berapa jam kita berdoa waktu wukuf? Start daripada zuhur sampai maghrib kan? Dari zuhur sampai maghrib. So katalah berapa? 6 jam. 6 jam untuk berdoa dari zuhur sampai maghrib. Sekarang ni arahan pula. Arahan dari Allah ialah waktu wukuf berdoa. Itu arahan spesifik. Itu ibadah paling spesifik. Waktu wukuf berdoa. Allah tak suruh berzikir. Allah tak suruh solat. Allah suruh berdoa. So kita berdoa berapa lama boleh tahan? Sejam, 2 jam, itu pun dah habis dah. Termasuk doa yang orang kirim tadi tu, dah habis. Habis doa. Sejam, 2 jam. Lepas tu, apa perlu dia buat? Kita tak buat apa-apa. Kita duduk, kita tidur, kadang menyembang. Cuaca panas. Kita tidak manfaatkan me time dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan waktu tu waktu paling mustajab doa. Syaitan itu jam. Dia rasa sangat kesal. Kerana waktu tu Allah beri jualan murah kepada pengampunan dosa. Semua dosa kita Allah ampunkan saat itu. Syaitan menyesal. Punya kerja keras dia buat untuk pesongkan kita, alih-alih dosa kita bersih. Bersih. So, macam mana kita nak berdoa dengan sebenar-benar doa, manfaatkan 6 jam tu. Macam mana nak manfaatkan 6 jam? Cuba tengok ayat ni. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ingatlah Allah seperti mana kamu mengingat nenek moyang keturunan kamu. Seperti mana kamu suka menyebut-nyebut dunia. Mengingat keturunan ni semua tentang masa lalu. Kan? Sebut-sebut tentang nenek moyang ni semua tentang masa lalu. So sekarang Allah nak kita suatu dekat Arafah tolong throwback. Tolong kenang kembali jalur dan jalan kehidupan kita. Sampailah kita boleh berdiri berdoa di Arafah mendadah tangan pada Allah. Cukup 6 jam? Tak cukup. Kalau kita throwback kehidupan kita, tak cukup. Kalau kita usia 60 tahun,
punya banyak pengalaman-pengalaman kita gaduh dengan orang tu, gaduh dengan orang ni, punya banyak kita mengumpat, punya banyak semua tentang masa silam. Allah nak kita ingat masa silam kita. Itu ayat 200. Ayat 201 barulah Allah datangkan tentang masa depan. Apa yang kau nak masa depan? Tapi lazimnya apa yang kita buat? Kita doa tentang nak masa depan. Nak masa depan, nak itu, nak ini, nak makin sehat, nak itu. Tapi tentang masa silam kita, sebab kita rasa kita tak berdosa. Gunalah kita perasan yang kita tak berdosa, tak buat apa-apa salah. Akhirnya kita abaikan masa silam untuk kita merintih depan Allah. 6 jam tak cukup. Bahagikan kepada tahun. Yang belum pergi haji, mula buat timeline. Aku lahir tahun bila? 1979. Aku lahir, dengar cerita mak aku macam ni. Ya Allah, aku dulu lahir rupanya ada komplikasi. Mak aku susah sampai tumpah darah. Doakanlah mak. Aku membesar ya Allah dalam keluarga yang macam ni. Ada keluarga yang bahagia, ada keluarga yang derita. Doalah pada Allah. Kemudian waktu sekolah rendah, kenang balik apa berlaku sekolah rendah. Aku dapat belajar dengan baik, mak bapak aku berusaha untuk sekolahkan aku. Walaupun aku tahu diorang tak mampu. Tapi diorang cuba sedaya upaya. Aku waktu tu mana tahu apa-apa ya Allah. Aku nak balas macam mana tu jasa diorang tu. Nak balas macam mana? Sekolah rendah, sekolah menengah. Kita duduk sibuk bercinta, cinta monyet. Ngadulah pada Allah. Ya Allah, waktu tu aku betul-betul bodoh. Aku habiskan masa muda aku. Tak kenal engkau. Kadang sembahyang pun celok-celok. Waktu aku rajin, aku sembahyang tak rajin tak. Ya Allah, dosa aku yang itu tu macam mana tu ya Allah? Banyak. 6 jam tak cukup. 6 jam tak cukup untuk kita sebut tentang hidup kita. Sebab tu kalau orang buka tawaran, okey, siapa yang ada doa? Siapa yang nak berdoa? Mari aku mohonkan. Engkau siapa? Doa engkau tu makbul ke? Engkau rasa kalau engkau berdoa, Tuhan terima untuk diorang? Who are you? Engkau sendiri perlu merayu depan Tuhan di Arafah. Bukan dengan berbangga, kami pergi sana. Kamilah duta. Dirimu sendiri tak tahu untung nasib. Kau sibuk pasal orang lain. Itu impak bila tak tadabbur. Kita buat ikut-ikut suka kita. Berkreatif. Allah beri peluang pada engkau. Kau sanggup abaikan keperluanmu. Kau dahulukan orang lain. Why? Habis tu Ustaz tak boleh kirim doa? Boleh. Tapi terpulang pada orang tu. Nak buat ke tak? Atas kebijaksanaan dia lah. Kalau aku tak nak. Dosa aku pun bertimbun. Aku minta maaf, minta ampun. Banyak lagi dosa aku ni. Ui, dahsyat. Dahsyat, tuan-tuan. Sebab realiti yang berlaku, orang minta tentang apa? Fid dunya. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, beri aku dunia, beri aku dunia. Kalau dia minta itu, Allah hanya bagi itu. Akhirat elak. Akhirat elak. Dan tuan-tuan, dalam banyak-banyak manusia yang boleh bercakap dengan Allah ialah Nabi Musa. Nabi Musa.
Dan kalau kita tengok sunnah Nabi Musa dalam surah Toha, kita dah lalukan surah ni, surah Toha, jangan kata tak, kan aku cupit korang ni. Surah Toha, Toha kat mana? Toha, okay. Surah Toha. Nabi Musa dapat keistimewaan untuk bercakap secara langsung kepada Allah. Dan sekarang ni, Allah tanya Nabi Musa, apa dekat tangan kananmu? Wahai Musa, apa dekat tangan kananmu? Memadai jawapan dari Nabi Musa, ini tongkat. Kan? Memadai macam tu. Allah tanya, apa dekat tangan kananmu? Oh, ini tongkat. Tongkat aku. Dah. Tapi Nabi Musa tidak sekadar menjawab, ini tongkatku. Dia jawab fungsi tongkat tu. Ini tongkatku. Aku bertekan, aku bersandar atasnya waktu aku berjalan. Dan aku pukul-pukul daun-daun kayu supaya gugur untuk jadi makan kepada kambing-kambingku. Dan ada lagi beberapa keperluan yang ma'aribu ukhra, beberapa keperluan yang menakjubkan yang boleh dilakukan oleh tongkat ni. Tuan-puan, apa fungsi tongkat? Kalau kita boleh fikirkan, apa fungsi tongkat? Bantu untuk berjalan? Lagi? Pukul pencuri? Lagi? Bantu masa kurang sihat. Waktu kurang sihat. Itu waktu berjalan lah tu kan? Apa lagi? Fungsi tongkat? Ketuk pencuri. Ketuk pencuri. 2 je. Nabi Musa sebut 3. Soalannya, kenapa Nabi Musa perlu bagi tahu fungsi tongkat? Perlu bagi tahu fungsi tongkat pada Allah. Baik. Memadai dia kata ini tongkat. Tapi dia bagi tahu fungsi tongkat tu. Kenapa dia perlu sebut fungsi tongkat? Kerana dia diberi peluang untuk bercakap dengan Allah dan dia tak nak lepaskan peluang itu, melainkan nak memperpanjangkan conversation. Dia nak memperpanjangkan conversation. Nak sebut lagi, ya Allah, ini tongkat aku. Kita kalau kita suka pada orang tu, kita nak supaya perbualan tu prolong, lama. Supaya dia boleh bagi respon lebih panjang. Kan bayangkan kalau tuan-puan dapat jumpa dengan siapa? No'man Ali Khan ke? Mufti Meng ke? Dia tanya nama siapa, tinggal kat mana. Wah, kita punya cerita tu sebab kita sayang. Kita sayang. Dan sekarang Allah beri kita peluang 6 jam untuk luah apa yang kau rasa sepanjang hidup engkau pada Allah dan Allah sedang terima. Tanpa hijab. Tanpa hijab. Dan kita sia-siakan peluang tu. Wow. Kan. So janganlah macam tu. Malah berada di hadapan Allah, kita lebih sibukkan nak minta dunia. Lebih sibuk nak minta dunia. Sebab tu Allah kata tak. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak ada sedikit pun bahagian kebaikan di akhirat. Tak. Gitu. Jumpa aku kat luar, korang terkejut. Aku tak gaya ustaz. Okey. Wa minhum, dan ada antara mereka yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami
dari azab neraka. Beri kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan pelihara kami dari azab neraka. Kalau kita lihat, bukankah diselamatkan daripada azab neraka itu merupakan kebaikan di akhirat? Bukankah kebaikan akhirat itu ialah diselamatkan dari api neraka? Jeng jeng jeng. Kenapa dua kali sebut? Kenapa kebaikan akhirat dan selamat dari azab api neraka? Jeng jeng jeng. Okey. Kita tengok dulu apa maksud kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. So, cara orang mukmin berdoa, dia bukan nak dunia. Dia tidak minta dunia. Dia minta kebaikan di dunia. Itu sangat berbeza. Minta dunia dengan minta kebaikan dari dunia, dua perkara yang sangat berbeza. Sebab kalau kita minta dunia, belum tentu apa yang kita minta tu baik untuk kita. Kenapa hidup kita ni tak kaya-kaya? Sebab kalau kita kaya, kita boleh jadi korun. Kaya tu tidak memastikan kita baik. Kenapa hidup kita asyik susah? Dia sebab kesusahan itu boleh meningkatkan iman. Kalau tanpa susah, kita boleh jadi macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi munafik. Nampak tak? So, orang beriman diajar oleh Allah, kau nak minta kebaikan dunia, bukan minta dunia. Minta kebaikan dia. Itu ada beza. So, kebaikan, apakah yang paling baik? Kebaikan yang paling baik ialah Quran dan hadis. Kebaikan yang paling baik ialah Quran dan hadis. Ilmu kefahaman Quran dan hadis. Kerana kalau dapat dua ilmu ini, kita punya masalah tentang perkara agama, kita sudah dapat kebaikan, sudah settle. Dan itulah, bermula dari situlah hasanah kita dapat. Faham Quran dan hadis, kita akan faham agama keseluruhan. Tapi, bila kita doa, tanpa tadabbur, bila kita doa, kita sangka kita minta apa? Dalam doa ni, kita minta harta dan kesenangan dunia kan? So kena betulkan semula niat dalam hati kita waktu kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah, biar aku dapat menguasai Quran dan hadis. Supaya kita niatkan bahawa apa yang kita nak minta itu adalah ilmu Quran dan hadis. So, ramai yang berdoa salah faham. Dan ada pendapat lain tentang fid dunya hasanah ni. Apa maksudnya kebaikan dunia? Kebaikan dunia juga bermaksud apa-apa perkara yang kita boleh buat dan kita dapat pahala walaupun kita dah mati. Kebaikan dunia ialah apa sahaja perkara yang kita buat yang menghasilkan pahala dan pahala itu berpanjangan walaupun kita dah mati. Pahala berterusan. Ada yang kata ia bermaksud isteri yang solehah. Sebab isteri yang solehah boleh mengasuh anak sampai boleh jadi anak yang soleh yang akan mendoakan untuk mereka dan beramal dengan apa yang diajar oleh si ayah dan si ibu. Bukankah itu pahala yang berpanjangan? Isteri yang solehah juga mudah untuk diajar kefahaman agama. Dan mereka boleh sampaikan, boleh memberi kebaikan yang banyak. Gitu. So, ada sahabat yang kata,
kebaikan dunia yang dimaksudkan ialah anak yang soleh. Dan boleh juga bermaksud sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang terbaik ialah ilmu tafsir. Yang patut diajar kepada semua orang untuk dapat manfaat. Begitu. So kebaikan, maksud kebaikan ialah apa sahaja yang boleh mendatangkan pahala yang berpanjangan. Okay, next, besok kita akan pergi kebaikan akhirat. Barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ya Allah, Ustaz, mengejut je beritnya. Ustaz nak buka soalan ke macam mana? Besoklah besok. Oh, Ustaz dah hari ni. Tak, saya dah mula pening-pening dan sakit tekak. Masya Allah. Mudah-mudahan dia kesembuhan lah, insyaAllah. Tak apalah, kita tutup hari ni, insyaAllah. Jadi, Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak Ustaz atas perkongsian hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, berbekas di hati kita, kita ambil ibrahnya. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Petang ini kuliah kita 5.15 petang bersama dengan Imam Farid bin Sya'ari dengan kita 40 Imam Nawawi, insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman. Dan ini saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf lah jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan firman itu daripada kami sendiri. Semoga Ustaz sihatlah, dapat berkuliah besok, insyaAllah. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Farid Ustaz untuk baca kafarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.